Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiri kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah atau kama qala. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucap jutaan terima kasih pada pihak penganjur Biro Penyidikan Unit Hak Ehwal Islam IPPT bersama dengan pejabat agama SPU Seberang Perak Utara dan juga Masjid Abdullah Fahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita cuba bersama-sama fikir atas satu tajuk yang sangat penting antara kita dan haiwan, apa yang dicari dan apa yang dituju. Suka saya ingatkan diri saya berkenaan dengan majlis ini. Saya mengajak tuan-puan bersama dengan saya untuk kita fikirkan diri kita, muhasabah, buat koreksi diri, kita kritik diri kita sendiri, kita supaya timbul kerisauan. Sebab perkara ini sangat-sangat penting. Melalui asbab kerisauan inilah maka tercetusnya berbagai-bagai macam perkara dalam kehidupan kita. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Asbab daripada fikiran kita, bagaimana besi yang begitu berat dapat dicipta oleh manusia supaya terbang di udara, memudahkan kehidupan kita hari ini. Begitu juga besi yang sepatutnya tenggelam di air, tetapi asbab kerisauan fikiran manusia menyebabkan mereka berjaya menghasilkan kapal laut untuk kita berlayar ke sana dan ke sini. Itu adalah antara kebaikan-kebaikan fikiran. Kita harus berfikir lagi dan lagi bagaimana dalam setiap kehidupan kita untuk kita maju ke hadapan dan akhirnya kita dapat menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan akal fikiran, kita juga kena ambil maklum bahawa kita juga, akal fikiran kita juga mempunyai had, mempunyai limit, dan ia akan menjadi lebih teruk apabila dihasut bersama hasutan syaitan. Saya ambil contoh, ini lebih kepada perbincangan ataupun perdebatan antara para ulama ataupun bersama antara ilmuwan agama. Kita hanya orang awam, tetapi apa yang kita nampak, bagaimana syaitan dia berjaya dengan menggunakan akal fikiran manusia, hasut manusia untuk memikir terlampau sehingga tidak munasabah. Saya ambil contoh macam mana dalam surah Al-Ikhlas, semua orang sedia maklum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang menjadi pertikaian, perselisihan pandangan dan juga menjadi cetus pemikiran manusia sehingga kan ayat yang sebenarnya membawa maksud bahawa menunjuk keesaan Allah SWT. Maksud Allah menurunkan ayat ini untuk menunjukkan tentang keadaan Allah SWT, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah SWT tempat kita meminta, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang mungkin ataupun yang boleh menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi datang dengan hasutan syaitan, ada golongan-golongan tentu menitik beratkan, memikirkan terlampau lebih dalam ayat Qul huwallahu ahad. Huwa itu ada saya bulatkan daripada ayat itu, huwa. Mereka menjadi debat, memikirkan huwa itu siapa itu huwa. Akhirnya mereka menyimpulkan bahawa Nabi Muhammad itu bersama dengan Allah. Ini sesuatu yang amat menjadikan kita sehingga mereka mensyirikkan, ada golongan tertentu di negara tertentu sehingga menyamakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Ini yang kita sepelik. Tujuan surah ini turunkan untuk menunjukkan keesaan Allah, tetapi bagaimana dengan hasutan syaitan, fikiran manusia akhirnya menyekutukan Allah. Ini yang kita takut bila mana kita gunakan fikiran terlampau melebih
daripada had yang sepatutnya, yang kita rasa kita bagus, kita fikir terlampau tinggi, akhirnya menyesatkan kita. Begitu juga hari ini kita dibawa berkenaan dengan isu mimpi, yang mana ada golongan tertentu menafsirkan mimpi hingga cuba membawa kita kepada jalan yang jauh daripada Allah, jauh daripada syariat Allah. Ini semua disebabkan fikiran yang terlampau tinggi, imajinasi yang terlampau tinggi, dan bersama dengan hasutan syaitan maka kita menjadi sesat. Dan begitu juga manusia hari ini begitu kreatif menggunakan akal fikiran, membuat fitnah antara sesama manusia, menimbulkan kacau bilau. Jadi kita tak nak fikiran negatif begini, tapi kita nak ambil fikiran yang positif untuk kita memikirkan sesaat tentang diri kita, kita memikirkan muhasabah di mana kita hari ini, bagaimana kita di masa hadapan. Jadi dengan kerisauan inilah saya minta pada tuan-puan bersama dengan saya dalam masa yang sekejap untuk kita fikir bagaimana kita boleh berjaya di dunia dan di akhirat. Tajuk khusus untuk kita fikirkan hari ini, apa yang kita cari? Apa yang kita cari dalam kehidupan kita selama 60 hingga 70 tahun? Perkara pertama yang kita sentiasa fikirkan, kehidupan berkeluarga. Kita perlukan keluarga dalam masa 60-70 tahun. Kita perlu sediakan tempat perlindungan, rumah kita, apartmen dan sebagainya. Kita memikirkan bagaimana kita boleh makan untuk mengenyangkan perut kita yang sejengkal, perut anak isteri kita. Kita memikirkan perkara ini hari dan hari. Inilah kehidupan kita dalam masa 60-70 tahun. Benda asas dalam kehidupan kita. Kita memikirkan tentang keluarga kita, kita memikirkan tentang tempat perlindungan kita, kita memikirkan tentang makanan kita. Kalau begitulah kehidupan kita, apa bezanya kita dengan haiwan, tuan-puan? Di sini juga saya tunjukkan gambar-gambar serangga, gambar-gambar haiwan yang mana kita sering nampak dalam kehidupan kita, bahawa kehidupan haiwan pada zahir yang kita nampak tak jauh daripada kehidupan kita. Mereka juga mementingkan keluarga, mereka juga mengusahakan tempat perlindungan, mereka juga mencari perlindungan, mereka juga mencari makanan. Mungkin agak beza dengan kita adalah mereka tak guna kenderaan, mereka juga tak ada pakaian. Tetapi dari segi aspek asas kehidupan, itu sama dengan kita. Cuma manusia ini nak juga bersama dengan haiwan untuk kurangkan pakaian dalam diri dia, dan kalau boleh tak nak pakai apa-apa. Ini adalah pemikiran manusia yang saya pun tak faham bagaimana manusia ingin kembali untuk bersama dengan haiwan. So kita, apa yang saya nak bawa tuan-puan fikir dengan saya, bagaimana 60-70 tahun kehidupan kita beza daripada kehidupan haiwan. Tapi kalau kita lihat dari segi realiti, dari segi tempat perlindungan, mereka ada rumah, kita pun ada rumah. Mereka ada keluarga, kita pun ada keluarga. Mereka mencari makanan, kita pun mencari makanan. Bukannya, yalah memang mereka tak masuk universiti, kita, bukan itu maksud saya, tapi asas kehidupan. Kalau mereka pakai kereta, terkejutlah kita kan. Tapi apa benda yang kita cari sebenarnya dalam kehidupan kita 60-70 tahun ni? Itu yang kita menjadi persoalan. Dan akhirnya ke mana kita nak tuju dalam masa 60-70 tahun? Kita ada kitaran hidup. Kita ada kitaran hidup daripada muda kita sehingga kita meningkat dewasa, kita berkeluarga. Kemudian kita menjadi orang tua, dapat gelaran datuk, nenek, dan akhirnya kita akan mati. Dan semasa kehidupan kita 60-70 tahun itu, kita bersusah payah bekerja. Kita cuba bina kehidupan. Dalam berkeluarga kita ada cabaran, dalam pekerjaan kita ada cabaran. Bergaduh di sana sini, pergi ke sana sini, jalan ke sana sini, bersusah payah mencari kehidupan, untuk bina kehidupan, untuk bantu keluarga kita. Jadi apa yang sebenarnya kita tuju? Kalau kita lihat dengan kumpulan haiwan, kehidupan haiwan, apa beza? Tuan-puan boleh tengok di slide yang mana saya share dengan tuan-puan di situ. Kita tengok kitaran kehidupan sama,
susah payah bekerja pun sama, hidup bermasyarakat pun sama, cabaran dalam keluarga mereka pun sama, bermusuhan juga, berkawan juga, akhirnya mereka juga mati. Jadi ini yang menimbulkan kerisauan saya, kebimbangan saya. Apa yang kita nak cari? Apa yang kita nak tuju? Apa beza kehidupan haiwan dengan kehidupan kita? Mereka mencari makanan, kita mencari makanan. Mereka mencari tempat perlindungan, kita mencari tempat perlindungan. Jadi apa yang membezakan kita dengan haiwan? Ini yang menjadi persoalan besar. Jadi tuan-puan, perbezaan besar adalah apabila bermulanya kematian. Perbezaan antara haiwan dan manusia apabila kita mati, maka perbezaan yang terlalu ketara. Permasalahan ini berlaku disebabkan kefahaman kita atas kejadian kita yang tidak begitu kita jelas. Kita masih lagi mencari-cari apakah tujuan hidup kita. Kita tidak faham mengapa Tuhan jadikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala bila Dia menciptakan kita, Dia nak bagi kejayaan kat kita. Tidak pernah Allah ciptakan kita untuk beri kegagalan. Allah ciptakan kita untuk beri kejayaan. Ini yang mungkin kita lupa, kita tak faham. Bukannya Allah ciptakan kita untuk sumbatkan kita dalam api neraka. Tidak sama sekali. Allah jadikan kita, Allah nak bagi kejayaan. Dan kita pun bila lahir ke dunia ni, kita nak cari kejayaan. Tetapi kejayaan yang kita nak cari dengan kejayaan yang Allah minta tak sama. Kita rasa kejayaan kita bila kita dapat ijazah, bila kita dapat PhD, bila kita dapat pangkat yang besar, kita berjaya. Kita dapat rumah yang besar, kita berjaya. Kita dapat bina keluarga, itu adalah satu kejayaan. Kita dapat mempunyai kenderaan yang hebat, itu kita rasa kita berjaya. Betulkah kita berjaya? Itukah kehendak Allah dalam kejayaan? Allah berkali-kali cakap dalam Quran, cerita pada kita bahawa orang yang berjaya taat perintah Allah, ikut cara Nabi. Cukup mudah. Taat perintah Allah, ikut cara Nabi. Ini yang kita kena fikirkan. Permasalahan kita ini, salah faham kita adalah di dalam definisi kejayaan. Definisi kejayaan kita dengan apa yang Allah wujudkan kita, apa yang Allah nak bagi kejayaan pada kita, tidak sama. Allah buat keputusan kejayaan kita di dalam agama yang sempurna. Itulah keputusan Allah. Bila Allah ciptakan kita, Allah bagi agama yang sempurna. Dan Allah letakkan kejayaan manusia hanya di dalam agama. Allah tidak letak kejayaan manusia di dalam ijazah. Kalau Allah letakkan kejayaan manusia dalam ijazah, katakanlah PhD, maka semua orang PhD saja yang berjaya. Yang tak ada PhD gagal. Ataupun Allah kata semua orang yang ada rumah yang besar saja yang berjaya. Siapa yang gaji 10,000 ke atas saja yang berjaya. Jadi Allah mudahkan, tak kira siapa kita, janji kita bawa agama. Hatta kita tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata, tapi kita amalkan agama dengan sempurna, maka Allah bagi kejayaan. Ini permasalahan kita. Ini kita tak nampak di mana kejayaan yang sebenar. Itu yang kita tercari-cari. Itu yang kita tak tahu tempat mana yang kita nak tuju. Yang patut kita tuju, yang patut kita rasa kita berjaya bila mana kita dapat tunaikan semua perintah Allah dengan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak faham bila mana Allah ciptakan kita sebagai satu hamba yang cukup mulia, yang terbaik, dan Allah bagi tanggungjawab kepada kita sebagai seorang khalifah, orang yang ada tanggungjawab di dunia ni. Bukan Allah lahirkan kita saja-saja. Bukan Allah lahirkan kita, Allah ciptakan kita seperti haiwan. Allah jadikan kita sebagai manusia, umat yang terbaik, makhluk yang terbaik. Dan Allah ciptakan benda yang lain untuk manusia, untuk Allah masukkan kita ke dalam syurga. Yang ni yang kita tak faham. Apa maksud hidup kita?
Apa maksud hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk bawa umat. Itu tanggungjawab Nabi. Begitu juga kita hari ini. Tanggungjawab kita untuk umat, bukan setakat diri kita sahaja. Sempurnakah hidup kita? Kita just fikirkan diri kita, keluarga kita, makanan untuk keluarga kita, rumah untuk keluarga kita. 60-70 tahun mati. Itukah maksud Allah ciptakan kita? Takkan dalam masa 60-70 tahun Allah hantarkan kita untuk kita fikirkan, bangunkan keluarga kita, diri kita. Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat. Apa sebab tujuan Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat? Itulah juga tanggungjawab kita hari ini. Ini yang kita kena buat. Jadi kita sendiri tak faham. Saya pun tak faham. Sebab tu saya kena cakap lagi dan lagi supaya saya faham atas perkara ini, atas tanggungjawab ini. Takkan 60-70 tahun just kita kerja, siang malam pergi pejabat, balik kita tengok keluarga, akhirnya bila sampai masa kita meninggal. Cukup. Adakah itu mission kita? Adakah itu vision kita? Selalu bila kita jadi CEO ataupun pengarah ataupun ketua whatever dalam organisasi, maka kita akan letakkan satu vision, dan untuk capaikan vision tu kita akan buat mission, kita akan buat tata cara untuk capai vision tersebut. Sekarang kita tanya pada diri kita, apa vision kita? Apa bezanya vision kita dengan vision haiwan? Haiwan ada vision ke? Tapi cara hidup kita dengan cara hidup haiwan, minta maaf saya cakap, kalau kita tak letak perkara yang sebenar, vision kita berkenaan dengan agama, maka kita jauh menyimpang dan hampir sama hidup kita dengan haiwan. Itu persoalan, permasalahan yang saya cuba bincang di sini untuk kita faham apa yang sebab Allah ciptakan kita, Allah hantar kita ke muka alam ini untuk buat tugas tertentu. Kita diciptakan oleh Allah, kita ada pencipta, kita tak datang dengan sendiri. Kalau kita datang dengan sendiri, maka sebab apa kita pilih tahun 2020? Sebab apa kita tak pilih tahun 2050, 2060, tahun 3000? Nah, ini persoalan yang harus kita fikirkan. Kalau kita rasa datang ke dunia ini dengan sendiri dia, mengapa kita pilih negara kita, Malaysia, untuk kita datang? Kita tak pilih negara lain. Ini semua adalah disebabkan penciptaan Allah, kehendak Allah. Allah hantar kita pada waktu tertentu, pada negara tertentu, atau maksud tujuan tertentu. Bagaimana kita harus fikirkan, bukan setakat diri kita, keluarga kita, bahkan umat ini. Itu yang kita kena faham. Bagaimana kita dapat kembali kepada Allah, menunaikan semua tanggungjawab, dapat masuk syurga Allah. Itu sebenarnya. Jadi perbezaan, balik kepada tajuk kita hari ini antara manusia dan haiwan, perbezaan ketara adalah selepas kematian. Haiwan tidak ada tanggungjawab, haiwan tidak akan disoal. Tapi kita selepas kematian bermulalah kehidupan. Di alam kubur lagi telah ada Q&A, question and answer. Kita telah ada sesi soal jawab. Kita kena jawab. Haiwan tak perlu jawab. Di sinilah perbezaan. Waktu di dunia kita nampak hampir sama. Apa yang mereka buat, kita buat. Tetapi bila mana mati, maka tidak ada lagi persamaan. Dan kita mula disoal satu demi satu. Di setiap alam yang kita pergi, kita akan disoal. Di dalam kubur kita akan disoal tentang tanggungjawab kita. Di dalam kubur kita akan disoal tentang tanggungjawab kita terhadap keluarga kita. Kita akan disoal tanggungjawab kita ke atas umat ini. Semuanya akan mula persoalan. Kita kena sediakan jawapan demi jawapan bermulanya kita mati nanti. Begitu juga selepas habis alam kubur, di padang mahsyar, datangnya hari pertimbangan, maka kita kena jawab. Kita akan ditimbang baik buruk. Ulama mengatakan kita akan dibicarakan di 3 mahkamah. Semuanya kita kena jawab.
Kita kena sediakan jawapan-jawapan melalui amalan kita, apa yang kita telah lakukan di dunia ni. Pada ketika tu kita nak menyesal, tak ada dah. Kita nak kembali walaupun sesaat, nak datang ke dunia ni balik. Nak balik ke dunia macam mana? Dunia dah tak ada. Bukan boleh minta kembali kepada Allah, Allah nak ciptakan balik dunia ni untuk kita. Tak mungkin. Dalam bab agama kita tak ditangguh. Dalam bab agama kita kena teruskan, kita kena cepat buat amal. Kita tak boleh tangguh. Bila mana dalam amalan agama kita tangguh, kita orang yang rugi. Jadi sebab tu perkara yang paling membezakan antara kita dengan haiwan adalah selepas kematian. Suatu kehidupan mungkin kita nampak sama, tetapi dalam soal kehidupan ada tanggungjawab kita. Kita terikat dengan undang-undang, kita terikat dengan syariat. Kita ada tanggungjawab yang Allah bagi kepada kita yang kita harus jawab. Dan jawapan tu bukan kita kena sedia di dunia. Selepas kematian kita, maka Allah akan tanya satu persatu, bermula daripada kubur sehinggalah di padang mahsyar, sehinggalah dibuat keputusan. Adakah kita ni berjaya masuk syurga? Na'udzubillah, masuk ke dalam neraka Allah. Jadi ini menjadi persoalan, menjadi perbezaan. Walaupun ada dikatakan sesetengah haiwan ada dipilih masuk ke syurga, yang itu adalah kes terpencil, bukan atas tanggungjawab mereka, atas kasih sayang Allah, atas sebab-sebab tertentu, maka mereka dipilih. Tapi bukannya semua di padang mahsyar mereka tak ditimbang, mereka tak dipersoal, tak dimasuk mahkamah. Tapi kita ada, kita kena jawab. Kalau lulus jawapan penuh, bila mana kita bawa agama yang sempurna, barulah kita dapat bawa masuk ke dalam syurga Allah. Inilah cita-cita kita. Yang inilah yang kita kena cari. Inilah yang kita nak tuju. Saya harap setakat yang ini tuan-puan sudah lebih maklum apa maksud yang ceramah pada hari ini, ataupun apa yang saya nak kongsi bersama tuan-puan. Sebab sejak semalam apabila saya wawarkan tajuk ceramah ni, ada dah 2-3 kawan mula bertanya apa persoalan sebenarnya. Mereka setelah mula fikir bagaimana, apakah tajuk ceramah ni, apa isu sebenar. Isu sebenarnya ialah bezanya kita dengan haiwan. Kita patut menuju ke syurga, tapi perilaku kita, cara hidup kita tak nampak kita nak ke syurga. Adakah agama sempurna dalam diri kita? Apakah agama sempurna? Apakah kita telah buat persediaan untuk kita bawa agama yang sempurna? Apa tu agama yang sempurna? Agama sempurna adalah kehidupan suci murni Nabi SAW. Suci daripada apa? Suci daripada penyakit-penyakit hati, riak, takabur, cinta dunia, cinta pangkat, cinta kemasyhuran. Dan murni kehidupan Nabi SAW daripada kehidupan-kehidupan yang lain, daripada adat-adat yang bertentangan dengan syariat. Beza dengan kehidupan Yahudi, Nasara. Jadi inilah kehidupan suci murni Nabi SAW. Adakah agama yang sempurna itu dalam diri kita? Adakah agama yang sempurna dalam keluarga kita? Adakah agama yang sempurna dalam sahabat anda kita, dalam umat ni? Tuan-puan, kalau dalam bab peperiksaan, saya rasa semua orang sedia maklum. Kalau kita dapat markah 80 ke atas, 90 ke atas, kita dapat A+. Kalau kita fail tu, maksud dia 40 ke bawah, 30 ke bawah. Tapi hari penghisapan, peperiksaan kita di akhirat, markah itu harus 100%. Bukan 98.5, 100%. Agama yang sempurna dalam akidah kita, keyakinan kita kepada Allah 100% bulat. Tak ada sikit pun pergantungan kita selain daripada Allah. Betulkah dalam realiti kita? Ini persoalan yang sepatutnya bermain di minda kita. Kalau kita mati dalam keadaan macam ni, bagaimana kita nak menuju kepada syurga Allah? Dalam bab ibadah, khusyukkah dalam solat kita?
40 tahun kita solat, apakah mutu solat kita? 60 tahun kita solat, adakah kita faham dalam solat kita apa yang kita buat? Ambil bacaan dalam tahiyat kita, apa yang kita sebut selama 40 tahun? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita baca 40 tahun. Kita faham ke apa maksud solat? Mengapa Allah wujudkan solat untuk kita? Dengan waktu-waktu tertentu, dengan tata cara tertentu. Khusyukkah kita dalam solat? Masa kita baca Quran di luar solat, khusyukkah kita? Masa kita zikir di luar solat, khusyukkah kita? Jadi sebagai latihan untuk dapat khusyuk di dalam solat, kita kena ada khusyuk di dalam zikir dan Quran di luar solat. Barulah kita dapat bawa kekhusyukan tersebut di dalam solat. Kalau antara rukuk dan sujud kita tak dapat khusyuk kepada Allah, macam mana solat kita nak khusyuk kepada Allah? Sebab masa rukuk dan sujud adalah masa yang singkat. Dalam masa yang singkat tu pun kita tak dapat tawajuh kepada Allah, macam mana sembahyang kita nak full khusyuk kepada Allah? Dengan mutu sembahyang yang macam ni, yang kita main-main, tak payah cakap lah bab tinggal sembahyang, kualiti sembahyang, macam mana kita nak masuk syurga Allah? Itu adalah perkara asas, perkara paling basic. Dan bila mana akidah sempurna, ibadat sempurna, maka dia akan lahirkan akhlak yang sempurna. Cara kita muasyarah, cara kita muamalah, cara kita pergaulan antara masyarakat, cara kita jual beli, maka ini semua lahir daripada akar iman yang kuat dan juga daripada akhlak yang terbaik. Kalau kita bermasalah dengan orang, kita ada hutang yang tak jelaskan kepada orang, maka bagaimana kita nak masuk syurga Allah? Hari penghisapan bukan hari yang sekejap. Semua kena jawab. Jadi kalau agama tak sempurna dalam diri kita, bagaimana kita nak menuju kepada Allah? Bagaimana kita nak menuju ke dalam syurga Allah? Syurga Allah satu tempat yang indah, yang kita tak boleh nak buat gambaran sebenar. Tapi apa yang kita dengar daripada apa yang ulama kita cakap, syurga tempat sesuatu yang kekal abadi, abadan abada, sampai bila-bila. Kalau kita makan, nikmat makan tu kita rasa sehingga ke semua badan kita, sehingga bulu roma di badan kita pun merasa kenikmatan apa yang kita makan. Minuman dengan bunyian, apa yang naluri kita di dunia ni, kita nak hiburan, memang betul dalam syurga ada hiburan, ada alunan merdunya muzik. Kita suka duduk di air terjun. Sekarang musim, selepas habis PKP, semua orang nak bercuti, mencari tempat-tempat riadah, mencari air terjun. Itu memang naluri manusia. Maka Allah sediakan air terjun, air mata air dalam syurga Allah. Itu tempat yang harus kita tuju, yang kita kena buat persiapan. Jadi tuan-puan, sebagai mengakhiri perbincangan kita hari ini, persoalan kerisauan kita hari ini, apakah kita mampu ke syurga Allah? Kata seorang ulama daripada Afrika Selatan, saya pernah berjumpa, adalah mampukah mata-mata yang melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah memasuki syurga? Mampukah mata-mata yang melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah melihat kenikmatan syurga? Mata kita ini kita buat maksiat banyak. Macam mana kita nak nampak kehebatan Allah? Macam mana kita nak tengok syurga Allah? Jadi inilah persediaan, banyak-banyak persediaan yang kita harus lakukan. Kita kena faham bahawa kehidupan syurga, kehidupan akhirat ada kekal, abadi, selama-lamanya, tak ada akhir. Sampai bila? Sampai bila-bila. Bila-bila? Bila-bila. Tak ada, no ending. Kalau senang, senang sampai bila-bila. Kalau susah, susah sampai bila-bila. Itulah kehidupan akhirat
yang harus kita fikirkan. Mungkin di dunia ni penjara untuk kita sebentar, kita dapat nikmat yang sedikit, tetapi kita bawa syariat dalam hidup kita untuk kita bertemu dengan Allah di dalam syurga Allah. Kita kena rasa cinta untuk masuk syurga Allah, untuk lihat syurga Allah, untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga semua orang soleh, untuk kita bersama duduk dalam syurga Allah sampai bila-bila. Nikmat yang begitu hebat. InsyaAllah kalau kita ada peluang, kita akan cerita huraikan lagi bagaimana nikmat-nikmat syurga yang mungkin memotivasikan diri kita untuk kita menuju buat persediaan yang sewajarnya. Janganlah kita hidup siang malam kita lupa Tuhan, kita main-main dengan Tuhan. Kehidupan kita hampir mirip dengan kehidupan haiwan. Saya percaya ramai orang sensitif bila kita sebut begitu, tetapi itulah hakikat. Itulah yang kita kena terima, sebab kita lupa Tuhan. Kita tak ingat Tuhan, kita ikut suka hati kita, naluri kita, tanpa kita mengikut apa yang Allah minta kepada kita. Inilah tuan-puan kerisauan yang kita harus didik. Di samping kita belajar agama, kita mentelaah, kita mencari ustaz dan sebagainya, kita buat amal ibadat, kita beribadah kepada Allah, kita mencari ilmu, dan dalam masa yang sama kita kena ada masa khusus pada masa-masa tertentu untuk kita luangkan, timbulkan kerisauan, muhasabah, menilik, kritik diri kita sendiri untuk kita maju ke hadapan. Mudah-mudahan apa yang saya cakap, apa yang saya bincangkan dalam masa yang singkat ini bersama dengan tuan-puan dapat manfaat, dan sama-sama kita doa kepada Allah supaya Allah bagi kita duduk dalam taman-taman syurga, dapat masuk syurga Allah, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena doa untuk diri kita, kita doa untuk kaum keluarga kita, kita doa untuk sahabat anda kita doa kepada seluruh umat ini. Pandang manusia dengan kebaikan. Kita kena ada cinta kasih sayang. Bukan kita cinta kasih sayang pada amalan, tapi kita cinta kasih sayang pada jasad. Hari ini kita ada cinta kepada amalan orang-orang yang tidak taat perintah Allah. Kita kata kita benci orang-orang yang tidak taat perintah Allah, tapi sebenarnya kita sayang kepada amalan mereka, kita tiru amalan mereka. Tapi pada jasad mereka kita tak risau, kita benci, kita meluat tengok. Bila kita benci, kita meluat tengok manusia yang tidak taat perintah Allah ni, bagaimana kita nak doa kepada Allah? Jadi pertama sekali kita kena cinta kasih sayang sebagai umat Nabi SAW. Bagaimana mereka juga bersama dengan kita dapat masuk syurga Allah, bagaimana mereka dapat kenal akan Allah. Kasihan 60-70 tahun hidup di dunia ni dengan pelbagai nikmat yang Allah bagi pada mereka. Mereka tak nampak kehebatan Allah, mereka tak nampak keagungan Allah, mereka tak nampak syurga Allah. Dan kita pun sama, kena buat persediaan dalam masa yang singkat. 60-70 tahun bukan lama mana, sekejap saja, cukup-cukup sekejap. Dalam masa yang singkat inilah kita kena fikir untuk diri kita, keluarga kita, seluruh umat, untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.